Berhijrah untuk mendalami ilmu adalah satu usaha yang mudah. Tetapi meletakkan diri di tengah pergolakan merupakan tindakan yang sukar untuk dilakukan. Inilah kisah seorang remaja yang melanjutkan pelajaran di selatan Thailand yang penuh pergeseran. Muhammad Hafiz Muhammad Ramli berasal dari satu daerah yang aman, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Namun, sejak setahun yang lalu, remaja ini berhijrah ke Yala, Thailand yang penuh pergolakan. Keberaniannya terhasil dari minat yang mendalam terhadap agama, minat yang terpendam sejak 10 tahun yang lalu. Pada ketika itu saya masih berada dalam bangku sekolah. Di mana saya masa itu dalam tingkatan 2 atau tingkatan 3. Tingkatan 2 lah. Jadi dan abang saya masa itu telah melanjutkan pelajaran dalam bidang agama ini di Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Jadi setiap kali dia balik ke rumah, dia menunjukkan peribadi, menunjukkan dia punya sikap dan peribadi perwatakan dia tu menyebabkan timbulnya minat dalam hati saya untuk mendekati dengan lebih dekat lagi bidang agama. Tertarik dengan kepribadian abangnya, Hafiz memasang niat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang keagamaan dan selatan Thailand menjadi pilihan. Pertama kalinya adalah kerana suasana pengajian di sini, pengajian pondok, di mana pengajian di sini adalah merupakan pengajian pondok yang asal lagi sejati. Dan di sini juga terkenal dengan kemasyhuran para alim ulama menyebarkan ilmu. Keharuman namanya disebut sehinggalah ke mana-mana pelosok dunia. Peluangnya hanya hadir apabila menghadiri majlis pengkebumian seorang tokoh agama di Kedah. Di majlis ini, Hafiz menemui seorang tok guru atau lebih dikenali sebagai Baba Zakaria Muhammad Soleh. Yang putaran masa itu Baba Zakaria ini adalah pelajar daripada Pondok Padang Musu di Fatani. Jadi saya bertemu Datuk Kubur itulah. Kemudian berbincang dengan dia selanjut dan menyadari dan apabila dalam perbincangan tersebut terdapat sedikit persamaan jiwa dan persefahaman dan satu pemikiran. Sebagai pucuk dicita ulam mendatang, Hafiz tidak berfikir panjang sebelum menerima pelawaan Baba untuk menyambung pelajaran di tempatnya. Namun fikirannya sedikit gusar, lebih-lebih lagi apabila berita pergolakan sudah heboh di war-warga. Apabila menjejakkan langkah ke sini, pertama kalinya, bertambah sedikitlah nervous walaupun saya dibawa sendiri oleh Baba masuk ke sini. Jadi sedikit nervous lah, bimbang lebih-lebih lagi apabila tengok pasukan anggota tentera bersenjatakan senapang kan. Jadi bertambah sedikit nervous. Tapi apabila lama kelamaan sifat ini perasaan ini semakin berkurangan dan sekaligus akhirnya lenyap ditelan masa. Dan sekarang seolah-olah suasana keadaan di sini Pesantren adalah seperti kampung halaman saya yang kedua. Inilah Ma'had Islahuddin yang terletak di kampung Yaha, Yala, Thailand. Di Ma'had ini juga, Hafiz menyambung pelajaran dan mendapat perlindungan dari sebarang pergolakan. Setelah lebih setahun menetap di sini, Hafiz merasakan pergolakan yang berlaku tiada banyak beza dengan tanah airnya sendiri. Kita sering mendengari bahawa berlaku kejadian letupan bom dan menembak. Tapi perkara ini bukanlah berlaku setiap masa, setiap hari.
hanya masa-masa yang tertentu yang tidak diketahui. Seperti itu juga di Malaysia. Seperti kerja jenayah, ragut, rompakan bersenjata. Mereka juga menggunakan senjata untuk merompak dan melibatkan orang awam. Yang jadi kekerasan itu adalah hawa nafsu saja. Hawa nafsu saja. Itu ya Islam. Kalau tu kata hawa nafsu, Islam dinun yusrun, agama yang mudah. Yassiru wa la tu'assiru. Mudah olehmu jangan payah. Lagi pula la yukallifullah, tak tekankan seorang itu illa wus'aha. Tak tekankan nafsan illa wus'aha. Mereka yang kuasa, tapi diri tak kuasa. Apabila tak kuasa, menjadi pikiran kacau. Ilmiah dia tak ada. Hati dia terlalu sebaik, maka dia fikir. Fikir apa? Keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Di atas permasalahan ini juga, Ma'had Islahuddin ini dibina di tengah-tengah ladang getah yang sudah lama tidak diusahakan. Pembinaannya diharap untuk memulihkan keadaan melalui pendidikan yang ditawarkan. Kita seorang untuk nak islah, hidup kita jiwa al-islah untuk nak membaiki. Tak boleh kita nak baiki, tak boleh kita nak bimbing satu-satu kampung, malaikat anak tepat. Anak lahir di situ. Baba Zakaria tidak asing di kalangan masyarakat tempatan. Malah latar belakang dan pendidikannya tidak diragui. Baba Zakaria terkenal sebagai salah seorang anak murid Ahlul Bait yang menyambung perjuangan Rasulullah. Umur dia pendek, tubuh kecil, tapi boleh membawa kerja-kerja Rasul. Maka mengaji dengan salah seorang guru di Mekah, keturunan Rasulullah, Jufri. Nama dia Muhammad Husni Tamrin Jufri Al-Banjari Al-Makki Ad-Dari. Anak murid tua Syekh Yasin Al-Fadani, lagi pula katib bagi Syekh Yasin. Pengajian Baba di Mekah sedikit sebanyak mempengaruhi sistem pendidikan yang dianjurkan di Ma'had ini. Setiap pesanan yang diberikan gurunya disalurkan terus sebagai dasar pendidikan di sini. Baba balik buat di sini, guru Baba pesangnya berdikari atas tapak kaki mustiri. Satu. Yang kedua, jangan kamu bergantung dia orang. Dan jangan kamu jinyok orang. Lepas tu subur bangunan ini, kalau memang kamu nak keberkatan sungguh, mesti titik dulu kamu. Dasar pendidikan inilah yang membawa Hafiz mengenal erti kesusahan dan kematangan dalam menentukan masa depan.